Untuk hari ini, iaitu berkaitan Malaysia. Tapi sebelum itu juga, kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan Rukun Madani Kemampanan Kelewahan bernuansakan citra Malaysia. Dan bersama dengan kita dalam talian sekarang ini, saya kenalkan Dr. Muhammad Saiful Bakri Yusof, Penolong Pengarah Kluster Kenegaraan I-Lead KBS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Doktor. Menawar dengan Raja. Ya, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Cina, Doktor. Selamat Tahun Baru Cina. Cantik baju merah hari ini. Alhamdulillah, kita bawa ong hari ini. Ya, betul. Okey, Doktor. Kita ingin bercakap berkenaan Rukun Madani Kemampanan. Tapi mungkin terlebih dahulu, Doktor boleh memberikan penjelasan yang mudah kepada masyarakat di luar sana berkenaan kerangka konsep bagi Malaysia Madani yang diperkenalkan, yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Baik, terima kasih Munawar ya. Baik, apabila kita bercakap soal madani ini, kita bercakap soal kita mahu mengangkat sebuah tamadun. Kita mahu mengangkat Malaysia ini sebuah negara yang bertamadun. Dan yang paling penting madani ini, kita bukan sahaja ingin majukan negara kita dalam bentuk kebendaan, tetapi kita juga mahu meningkatkan daya pemikiran masyarakat kita dan juga rohani. Dan pada masa yang sama, ianya bukan untuk membentuk individu, tetapi kalau kita melihat ataupun kita membaca buku yang ditulis oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita itu, kita ingin membentuk masyarakat kita yang bertamadun. Pada masa yang sama, kita mahu tamadun kita ini dibina dengan menyemai nilai-nilai murni. Tapi yang paling penting saya melihat Munawar dan Raja ya, apa yang bagusnya tentang madani ataupun konsep kerangka dasar ini yang cuba dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini, kita tidak mahu majukan negara kita ini, kita tidak mahu membina tamadun negara kita ini dengan mengambil corak ataupun tata kelola seperti mana negara-negara luar. Sebab pada fikir beliau, kita mempunyai tradisi, kita mempunyai budaya, kita mempunyai sejarah tempatan yang boleh menjadi asas dalam kita nak membina tamadun ini. Ini yang menarik pada fikir saya, Munawar dan Raja ya. Okey. Dan Doktor, kalau boleh kita kongsikan, terdapat 6 rukun utama dalam iaitu dalam Malaysia Madani. Namun apa yang kita nak beri fokus adalah yang pertama, iaitu kemampanan. Jadi apa yang boleh kita faham maksud kemampanan itu sendiri, Doktor? Silakan. Baik, bercakap soal mampan ini bukan satu perkara yang baru sebenarnya ya. Mampan ini boleh kita katakan, kalau sebelum ini kita bercakap soal pembangunan yang lestari, pembangunan yang seimbang. Ini penting, bukan sahaja dalam konteks kebendaan, kerohanian, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini ingin melihat dalam soal kita nak membangunkan negara pada hari ini, kita perlu memikirkan soal dan juga hak generasi yang akan datang. Kita tidak mahu mengejar kemodenan, kita tidak mahu mengejar pembangunan dengan kita menyebabkan generasi akan datang menjadi mangsa kepada keadaan dalam kita proses mengejar kejayaan pada hari ini. Ini yang cuba dibawa ataupun yang perlu kita fahami dalam konsep kerangka dasar madani ini. Sebab itu 6 rukun yang kita sebut tadi, mampan, sejahtera, daya cipta, hormat, yakin dan ihsan ini, ianya satu perkara yang sangat holistik, yang memikirkan bukan soal untuk generasi hari ini, tetapi paling penting untuk generasi anak-anak kita pada masa hadapan yang barangkali kalau kita lihat hari ini ya, banyak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, seperti mana contoh kita tengok berlakunya kejadian tanah runtuh, berlakunya bencana-bencana dan sebagainya akibat daripada tangan-tangan manusia. Jadi pada fikir saya, inilah yang dilihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini. Kita tidak mahu kita tamak dengan pembangunan, akhirnya yang mendapat kesan itu adalah generasi-generasi yang mendatang. Apa yang paling penting adalah keseimbangan antara pembangunan manusia dan juga alam sekitar seperti yang dinyatakan dalam rukun kemampanan ini. Jadi apabila kita bercakap berkenaan kemampanan ini, sudah pastinya usaha untuk sebuah pembangunan Malaysia ke arah yang lebih mampan ini tidak akan dicapai dengan usaha daripada segelintir pihak semata-mata, namun ianya memerlukan penglibatan secara kolektif daripada semua masyarakat berbilang kaum di negara kita. Jadi pada pandangan Doktor sendirilah, apa antara aspek-aspek yang perlu diperhalusi, diperkasakan untuk kita memastikan ianya menjadi matlamat bersama untuk kita mencapai kemampanan ini?
Ya. Baik, Munawar ya. Sebab dia kerangka dasar ni kalau kita tengok kan, mana-mana pemimpin yang akan diangkat dalam negara kita, dia ada kerangka dasar masing-masing untuk menjadikan garis panduan dalam kita ingin membina pembangunan dan sebagainya. Tetapi soalnya, sejauh mana kerangka dasar ini mampu dicapai kalau tanpa penglibatan masyarakat itu secara keseluruhannya. Ini yang menjadi kebimbangan kita. Ya. Kita tidak mahu ianya hanya menjadi dokumen biasa, slogan biasa yang tidak memberi apa-apa makna kepada kita. Maka sebab itu, apa jua dasar yang mahu dibangunkan oleh kerajaan, ia perlu ada penglibatan semua pihak, sama ada perkhidmatan awam, pemain industri ataupun masyarakat itu secara umumnya. Maka sebab itu saya melihat Madani ini perlu difahami oleh semua masyarakat. Sebilangan besar masyarakat kita adalah rakyat itu sendiri. Tapi kalau ini tidak mendapat sambutan baik daripada rakyat itu, maka pada fikir saya barangkali Madani ini akan menjadi dokumen biasa ataupun slogan biasa yang tidak akan memberi apa-apa makna. Pun begitu, saya lihat bukan sahaja kempen-kempen yang perlu kita dilakukan, tetapi kerajaan juga perlu melihat dalam konteks sebab itu kalau kita baca buku yang ditulis oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, dia juga menyentuh tentang perundangan dan juga institusi. Maka perlu institusi-institusi baharu diwujudkan yang menjurus ke arah bagai contoh penguatkuasaan dalam kita nak memastikan bahawa kemampanan pembangunan kita ini berjaya dicapai. Sebab kadang-kadang pendidikan itu penting, tapi pada masa yang sama penguatkuasaan itu juga penting dalam konteks akta dan sebagainya, sebab ianya perlu senari. Dalam soal kita mendidik, pada masa yang sama kita juga perlu ada penguatkuasaan untuk memastikan masyarakat kita, tak kiralah sama ada rakyat maupun pemain industri, untuk mematuhi apa jua kehendak kerangka dasar yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Baik Doktor, bila bercakap tentang mendidik, jadi untuk membangunkan Malaysia yang mampan bermula dengan pendekatan yang kalau boleh kita kongsikan, pendekatan yang diterapkan daripada sistem pendidikan, bermula dengan sistem pendidikan, maka ia akan diketahui oleh segenap peringkat lah. Dan bagaimana sebenarnya ia juga penting untuk kita memperkenalkan bahawa antara rukun-rukun ini kepada peringkat sekolah rendah lagi, agar mereka memahami apakah antara perincian ataupun rukun-rukun ini. Doktor, dapat Doktor. Ya. Terima kasih Raja. Soal pendidikan ini memang kita tak boleh mengatakan tidak bahawa ianya satu perkara yang asas, penting untuk kita mendidik masyarakat memahami tentang kerangka dasar Madani ini. Ya. Kita boleh mengambil contoh bagaimana pendekatan apabila suatu ketika dahulu Yang Amat Berhormat ataupun sekarang ni bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir memperkenalkan gagasan ataupun wawasan 2020. Pada waktu dan ketika itu saya pun yakin Munawar dan juga Raja pada waktu itu sememangnya kita didendangkan dengan lagu-lagu wawasan 20, kita diceritakan dengan kejayaan masa hadapan dan sebagainya, dan akhirnya ia akan menjadi satu budaya kepada kita untuk membawa perkara-perkara yang baik. Maka pendidikan itu penting, sebab saya melihat Madani itu perlu akhirnya kita perlu menjurus ke arah pembudayaan itu. Dia tidak boleh hanya menjadi kempen biasa. Kita mahu sehingga pada satu tahap masyarakat boleh membudayakan kepada kemampanan itu, daya cipta itu, hormat itu, yakin itu, ihsan itu. Jadi soal kita nak membudayakan ini, ianya perlu bermula daripada awal pendidikan lagi. Ini yang penting, sebab kita nak melentur buluh ini mesti daripada rebungnya. Kalau dah umur yang sudah usianya lanjut seperti kita ini barangkali agak sukar. Tetapi ianya perlu bermula daripada awal persekolahan, pendidikan tentang Madani ataupun ketamadunan negara kita ini mesti bermula bukan sahaja di peringkat sekolah sebenarnya, Munawar dan juga Raja. Ibu bapa yang berada di rumah juga perlu mengangkat anak-anak mereka ini dengan sifat-sifat Madani ini. Mereka perlu masyarakat, anak-anak mereka dengan pemikiran yang sihat, rohani yang baik, dan pada masa yang sama kita mengejar juga tentang kejayaan-kejayaan di dunia. Ini pentinglah dalam konteks pendidikan. Dan kita tidak lupa juga sebenarnya kalau kita melihat Madani ini, visi dia, saya boleh mengatakan bahawa kita ini adalah sangat selari dengan kehendak ideologi negara kita, iaitu rukun negara. Rukun negara ini kalau kita lihat satu persatu dan kita
kita bandingkan dengan Madani ini, dia ada persamaan yang cukup jelas bahawa kehendak itu adalah sangat selari. Maka kalau rukun negara itu kita boleh didik daripada peringkat awal persekolahan, maka Madani ini juga saya fikir kita mampu untuk mendidik anak-anak kita di peringkat awal persekolahan. Okey, saya setuju dengan pandangan doktor tadi menyatakan penekanan terhadap pembudayaan dalam kalangan masyarakat agar ianya benar-benar sebati dalam diri kita, dalam hati kita untuk kita melaksanakan aspek kemampanan dan juga aspek keseluruhan dalam Madani ini. Jadi doktor, bila kita bercakap berkenaan pembudayaan ini, sepastinya contohlah kita ambil kempen Kitar Semula. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Sebenarnya bukan satu perkara yang baru, namun sebenarnya satu perkara yang mungkin sering kali kita dengar dan tidak diamalkan oleh sebilangan besar oleh masyarakat. Jadi bagaimana pandangan doktor terhadap literasi alam sekitar dalam kalangan masyarakat dan bagaimana usahanya perlu kita pertingkatkan melalui kempen-kempen advokasi khususnya di media sosial, doktor? Betul. Terima kasih sekali lagi Mona. Ini juga satu perkara yang perlu kita pandang serius. Sebab bercakap soal climate change, kita bercakap soal perubahan iklim. Ini barangkali ada masyarakat-masyarakat yang merasakan bahawa ini perkara baru. Kita tak boleh nak meletakkan 100% ataupun secara sejumlah besar kesalahan itu kepada masyarakat. Tetapi pendedahan ini barangkali masih lagi baru kepada masyarakat tentang perubahan iklim, bencana dan sebagainya. Maka sebab itu kita perlu ada collective responsibility untuk memastikan masyarakat ini memahami secara jelas akan kepentingan mengapa kita perlu mengamalkan Kitar Semula. Dan ini sebab itu saya katakan ianya tidak boleh kita letakkan di atas tanggungjawab sektor awal semata-mata. Industri juga perlu memainkan peranan ini untuk memastikan bahawa apa jua kempen untuk kita memastikan negara kita ini berada dalam keadaan baik perlu diambil tanggungjawab secara bersama. Sebab kita kena faham bahawa sebagai contoh pemain industri hari ini boleh menjalankan aktiviti ekonomi adalah disebabkan negara kita ini berada dalam keadaan peace, aman dan sebagainya. Maka sebab itu keuntungan itu mereka perolehi pada masa yang sama mereka juga perlu memainkan ataupun menjalankan CSR, jangan hanya seperti memberi bantuan dan sebagainya, tetapi kita perlu melihat ianya secara holistik, khususnya dalam konteks pembangunan yang mapan ini. Kita perlu bersama-sama membuat advokasi kepada pekerja-pekerja kita yang bekerja dengan kita dan sebagainya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang penting, dan yang paling penting masyarakat itu juga perlu menerima dengan hati yang terbuka bahawa perkara ini adalah satu perkara yang positif, barangkali tidak akan menguntungkan kita. Kadang-kadang masalah masyarakat kita ini dia inginkan satu perkara yang memberi keuntungan kepada kita secara on the spot, secara langsung. Tapi pada fikir saya bahawa sebagai contohlah yang Munawar sebutkan tadi, Kitar Semula itu barangkali bukan memberi keuntungan kepada kita secara langsung, tetapi ianya penting kepada anak-anak kita yang akan mewarisi tanah air kita. Betul, saya setuju. Segala tindakan yang kita lakukan pada hari ini akan memberi impak kepada generasi yang akan datang, memberi impak kepada alam sekitar yang akan kita wariskan kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita demi masa depan yang lebih lestari. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Saiful Bakri Yusof, penolong pengarah kluster kenegaraan I-Lead KBS. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Sama-sama. Ya, selamat tahun baru Cina. Kongsi pacai. Ya, itu dia satu penerangan berkenaan dengan rukun madani kemampanan. Ya. Dan seterusnya kita nak ke